Kajian ini tercetus berdasarkan penyataan masalah berikut. Yang pertama, kandungan buku teks KSSR Sains tidak menjelaskan pelaksanaan pendekatan STEM dalam aktiviti yang disediakan. Sedangkan dalam DSKP semua mata pelajaran, pendidikan STEM disenaraikan sebagai salah satu strategi PDP. Maksudnya di sini tidak dinyatakan dari segi apakah sains, apakah teknologi, apakah kejuruteraan dan apakah matematik. Mengikut kajian Adam dan Halim 2019, pendekatan STEM dalam kurikulum sains di Malaysia tidak berlaku secara holistik. Yang kedua, kurang aktiviti penyelesaian masalah dalam dunia sebenar. Dalam kerangka konsep pendidikan STEM oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum 2016 telah dinyatakan bahawa murid sekolah rendah perlu didedahkan dengan asas pengetahuan STEM dan mengaitkan pengetahuan tersebut dengan situasi kehidupan harian. Misalnya dalam aktiviti ria dan santai sains, dalam buku teks sains hanya menunjukkan aktiviti pembelajaran berasaskan projek tanpa memerlukan murid menyelesaikan masalah sebenar. Seterusnya, salah konsep dalam membezakan bentuk jirim iaitu pepejal, cecair dan gas mengikut Tatar 2011. Seterusnya, kanak-kanak berumur 5 hingga 13 tahun susah memahami fenomena perubahan keadaan jirim. Dan yang terakhir ialah amalan kebersihan yang buruk dalam kalangan kanak-kanak orang asli. Maka berdasarkan penyataan masalah, tercetuslah satu inovasi yang diberi nama sebagai pendekatan STEM saji. Pendekatan STEM ini bermaksud integrasi sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik secara konteks dan kandungan sains, iaitu bersepadu. Frasa SAR pula merujuk kepada proses pembuatan sabun dan perkataan G merujuk kepada unit 8 topik jirim dalam KSSR Semakan 2017 Sains tahun 5. Maka pendekatan STEM saji ini ialah suatu bentuk integrasi sains, teknologi, engineering dan matematik STEM bersepadu dalam proses pembuatan sabun bagi topik jirim. Kajian yang dilaksanakan ini berdasarkan objektif dan persoalan kajian berikut. Yang pertama, untuk membangunkan pendekatan STEM saji, iaitu bagaimanakah pelaksanaan pendekatan STEM saji yang dibangunkan bagi topik jirim dalam DSKP Sains tahun 5. Yang kedua, mengkaji keberkesanan pendekatan STEM saji terhadap literasi STEM dan dalam kalangan murid orang asli suku Jahai. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan bagi tahap literasi STEM secara keseluruhan dan adakah terdapat perbezaan yang signifikan bagi tahap setiap literasi sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik sebelum dan selepas intervensi dilaksanakan terhadap murid orang asli suku Jahai. Dan objektif yang ketiga, untuk mengkaji keberkesanan pendekatan STEM saji terhadap tahap pengetahuan saintifik dalam kalangan murid orang asli suku Jahai. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan bagi tahap pengetahuan saintifik sebelum dan selepas intervensi dilaksanakan terhadap murid orang asli suku Jahai. Seterusnya, metodologi kajian. Kajian yang dilaksanakan ini terletak di perkampungan orang asli Sungai Tiang, Hutan Nurul Belum Gerib Perak. Kajian ini melibatkan populasi selama 32 orang murid orang asli suku Jahai dari SK Sungai Tiang dipilih melalui pensampelan bertujuan. Dan seterusnya, kajian ini melibatkan reka bentuk pra-eksperimen bagi ujian pra-pos satu kumpulan dan kajian ini melibatkan instrumen iaitu ujian literasi STEM, UL STEM dan ujian pengetahuan saintifik jirim, UPSJ. Kajian ini, instrumen telah dianalisis melalui deskriptif iaitu mean dan sisa piawai dan statistic inference iaitu repeated measures analysis of variance ANOVA pada aras T equal to 0.001. Seterusnya, pengaplikasian inovasi pendekatan STEM saji. Pengaplikasian inovasi pendekatan STEM saji melibatkan model pembelajaran 6E oleh Berg 2014. Dalam model pembelajaran 6E ini terdiri daripada 6 fasa utama iaitu fasa penglibatan, kedua penerokaan, ketiga penerangan, keempat kejuruteraan, kelima pengayaan dan fasa terakhir penilaian. Keenam fasa inilah pendekatan STEM saji diaplikasikan. Okey, fasa 1 ialah penglibatan. Di sini murid diedarkan ujian pra, UL STEM dan UPSJ. Seterusnya, fasa bermula apabila murid ditunjukkan gambar-gambar kes kematian akibat COVID-19 di Malaysia.
Fasa 2, penerokaan. Berdasarkan gambar-gambar yang telah ditunjukkan, murid bersoal jawab dengan mentor melalui Socratic questions. Di sini, mentor akan menerima semua jawapan murid terlebih dahulu tanpa membetulkan apa-apa. Di sini, pada fasa 3, penerangan, berlaku perbincangan secara mendalam tentang Socratic questions antara mentor dan murid. Sehingga tercetusnya satu penyelesaian masalah yang relevan, iaitu membuat sabun. Fasa keempat ini ialah fasa yang paling penting, iaitu kita dapat melihat bagaimana konsep pengintegrasian disiplin sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik dilaksanakan. Pada fasa 4 ini, fokusnya ialah pembuatan sabun proses panas. Fasa 5 ni ialah fasa cabaran kreatif, yang mana proses pembuatan sabun tadi diperkayakan dengan pembuatan sabun melalui proses sejuk. Di sini, integrasi sistem masih dilaksanakan secara bersepadu, sama seperti fasa 4 kejuruteraan. Terakhir ialah fasa 6, penilaian. Murid diedarkan ujian POS, ULSTEM dan UPSJ. Ujian POS ini ditadbir kepada murid selepas 2 minggu pelaksanaan pendekatan STEM saji. Ujian pra-POS, ULSTEM dan UPSJ disemak dan dianalisis seterusnya bagi mengkaji keberkesanan pendekatan STEM saji terhadap tahap literasi STEM dan pengetahuan saintifik murid. Inilah yang dikatakan sebagai konsep integrasi STEM bersepadu dan proses pembuatan sabun bagi topik JIREM. Secara deskriptif, dapatan kajian melaporkan terdapat peningkatan mean score bagi tahap literasi sistem keseluruhan, literasi sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik serta pengetahuan saintifik sebelum dan selepas intervensi pendekatan STEM saji dilaksanakan. Secara inference, dapatan repeated measures ANOVA melaporkan bahawa terdapat kesan utama waktu ujian secara signifikan, yakni sebelum dan selepas intervensi dilaksanakan bagi aspek literasi STEM, literasi teknologi, literasi kejuruteraan, literasi matematik dan juga pengetahuan saintifik. Sebagai rumusan, inovasi pendekatan STEM saji menunjukkan bukti empirikal dari segi keberkesanan terhadap literasi STEM dan pengetahuan saintifik murid. Pendekatan STEM saji memberikan impak positif yang signifikan dari kedua-dua aspek yang dikaji. Dapatan kajian ini menyokong kepentingan pembelajaran dalam persekitaran yang kreatif menerusi proses pembuatan sabun dan integrasi STEM secara bersepadu yang menggalakkan literasi STEM dan penguasaan pengetahuan saintifik bagi menyelesaikan masalah dunia nyata untuk meningkatkan peluang kejayaan akademik bagi semua murid. Kajian lanjutan perlu dilaksanakan dalam kalangan murid orang asli daripada pelbagai suku bagi etnik Semang atau dikenali sebagai Negrito agar dapatan dapat digeneralisasikan kepada populasi yang lebih besar.